Okay, so kita sambung lagi set 32C yang baru you buat tadi. Okay, now second. Okay, so kita tengok the diagram 2 ni, show the graph. Okay, show the graph. This is the y-axis, this is the x-axis. Dia punya baru lah. Okay, so bila you baru macam ni, you kena faham koordinat ni. Contoh koordinat 6 ni bukan y lagi, dia adalah 6 ni adalah y minus 2x. Same goes to negative, 6 pula. Negative 2. Negative 2 ni adalah value ni, 6 ni adalah value x squared. Okay, so dia bukan value x, y lagi. So you kena faham benda tu lah dalam apa nama, linear equation. Okay, linear law. Okay, so the question is given this equation y, dia bagi equation dia adalah y equal to ax square plus 2x plus b, 4b. So find the value of a and b. Okay, so daripada sini kita kena tukar dia, follow je macam ni. Sekarang y dia adalah y minus 2x. So kita pun buat minus 2x kat sini. Okay, so y minus 2x kat sebelah sini. So sebelah sini pun kena minus dengan 2x. So therefore yang ni dah jadi macam equation dia lah, y minus 2x. Kat sini hilanglah 2x ni. So akan jadi ax square plus 4b. Okay, so daripada sini you kena nampak ni, this is a y equals to m x besar plus c. Sebab tu kita buat y besar x besar. The y besar x besar shows that this not longer the y and x for the original Cartesian plane lah. Okay, so dia dah jadi di-convertkan, di-reduce untuk linear law lah. Okay, so bila kita convert macam ni, kita compare. Nampak ni comparison. So 4b ni adalah bersamaan dengan c. So 4b adalah bersamaan c. What is c? C is intercept dia. So therefore kita kata 4b kita adalah bersamaan dengan 4b kita 1 lah. Okay, and another one gradient dia. Ni a ni adalah gradient dia. Sama ada you nak cari gradient atau you nak ganti titik, tak kisah. Okay, so kalau saya nak cari gradient terus. So maknanya negative 2 minus 0 over 6 minus 4. Okay, so kita akan dapatlah negative 2 minus dengan 2. So dapat negative 1. So a dia negative 1. Okay, so dah settle. Okay, so markah dia 3. Markah dia 3 kat mana? Markah 3 bila you reduce ni, satu markah. Okay, sorry, reduce ni satu markah, B satu markah, C satu markah. Okay, dah settle situ. Okay, now tengok next question, soalan B pula. Okay, so question B dia bagi diagram 3 shows the line graph obtained by plotting. Okay, so sama juga linear law. Ni dia punya y-axis, x-axis. So dia bagi equation yang asal. Okay, so dia bagi equation yang asal, which is y equals to px plus qx. Okay, so you follow sahaja. Jadikan dia y over x. So therefore y over x equals to, oh ni salah, padam, bukan px, pq. So pq over x plus qx over x. Q lah tinggal. So kita dah dapat dah equation dia. So kalau you nak nampak lagi, 1 over x ni adalah dia punya x-axis. So pq ni dia punya gradient lah. Kalau nak nampak lah, kita asingkan macam tu. Kalau tak asing pun you sepatutnya nampak. Okay, so now dia kata express. Okay, so saya tinggalkan sini. Now dia kata express P in term of Q. Okay, so express P in term of Q. So kena tengok lah what is P, what is Q. So kita boleh cari PQ ni apa? PQ ni gradient.
So therefore gradient kita, sebab dia tak nak, bila dia kata express P in term of Q, dia tak nak XY, dia tak nak ada. So ada Q dengan ada value sahaja. So kita tengok apa hubungan PQ ni adalah gradient. So gradient dia adalah PQ is equals to 7 minus negative 1 over dengan 3 minus negative 5. So kita ada 8 over 8. Okay. So 8 over 8. Betul tak 8 over 8? Yes. 8 over 8 is 1. So PQ is equals to 1. P is equals to 1 over Q. So dapat dah macam tu. Okay. So markah dia 2. So 2 markah dia kat mana? 2 markah dia sinilah. PQ ni 1. Which is the gradient. So dapat markah 2 kat situ. Okay. Now dia kata find the y-intercept of the line. So bila dia kata y-intercept, bukannya y tu, you kena faham lah. Sini. Vertical punya yang ni. Okay, so value kat sini berapa. So kita masuk dalam C. Value kat sini adalah, kita compare je. Kita buat awal-awal ni, kita tahu memang dia akan digunakan. Nampak tu. This is our C. So our C is Q. So therefore, Q kita adalah apa nama. Okay. So tapi kita guna balik equation yang kita dapat tadi, y over x equals to PQ ni kita dah tahu value dia. PQ is 1. Gradient dia 1 over x plus Q. Kan, plus Q. Okay, Q ni adalah y-intercept. So you ganti je koordinat 37 ni all this coordinate. So 37 is 37. Koordinat 37 tu 3 ni adalah 1 over x. Bukan x 1 over x. 7 ni adalah y over x. So our Q is equals to 4. Okay. So therefore yang tu. So markah dia adalah ni satu markah dan ni satu markah. So 2 markah juga habis situ. Okay. So now question number 2. Question number 2. Kita pergi kat sini. The variable pun linear law juga. The variable x, y are related by the equations. Okay, so ni equation dia. So you kena tahu. Dia bila linear law, you buat je. Okay, okay, so now dia kata baca sampai habis, dan dia kata convert the equation into the linear form. So bila macam mana nak tengok idea dia, tengok kat sini. Dia dah bagi straight line ni dalam bentuk log. So log base log base 10. So log base 10 kita buatlah log. Log base 10 is tak perlu tulis pun tak apa. So kat sini pun ada log. Okay. So daripada situ, therefore kita akan guna log rule. Log A plus log X power of N. So therefore, jangan tinggal macam ni. N log X. So dia mesti nampak ni. Okay, log X dengan log Y ni. Okay, so dah dapat. Okay, so kalau nak arrange lah. Log Y is equals to N log X plus log A. So you akan dapat ni gradient dia. This is the gradient. This is the C. All of it. Okay. So now dia kata determine the value of A and so determine the value. Kita ada koordinat. Koordinat dia kat sini adalah 2, 5. Kat sini 1. So therefore senanglah. Log A is equals to 1. So A is equals to 10 lah. Ni base 10. 10 power of 1 is equals to. Okay, and N ni adalah gradient. N is gradient. So how to find the gradient? To find the gradient, 5 minus 1 over 2 minus 0. So dapat 2 gradient dia. Okay, so N equals to 2
A equals to 10. Okay, so markah dia kita buat tadi untuk reduce. Okay, so our reduce kita dapat dua markah. Mula-mula apa? Mula-mula kat sini lah. By putting the log and by simplify it. Dah dua markah kat situ. And for the second part, okay, kita dapatkan A ni satu markah, N pun satu markah. So settle kat situ. And for the last questions, dia adalah question of about quadratic. Okay, so about quadratic. Okay, sorry terlupa nak wrap. Okay, so therefore kat sini, given that the function quadratic x square plus, okay, so bila nampak function tu, you jadikan dia equals to 0. Okay, so dah settle sini. Okay, find the range of the value of p if the quadratic equation has no roots. Kata no roots. Okay, so dia minta range. So bila minta range macam ni dan dia kata no root, automatic dan dia tak boleh factorize juga sebab ada p kat sini. Okay, so apa yang kita kena buat dulu, kita kena combine dulu. Okay, okay, so kita punya A, B, C. So sebabkan dia no root, B square minus 4AC discriminant kita nama dia less than 0. B kita 3 minus 4P square minus A kita 1, C kita 4 less than 0. So therefore, kalau expand, you akan dapat 9 minus 24, 12, 12 plus 24P plus 16P square minus 16 less than 0. Okay, so kalau saya rearrange, so 16P square minus 24P minus 10, 1 minus 7, is it less than 0? Okay, betul. Then masuk je dalam calculator. Bila you masuk dalam calculator, you kena factorize lah. Mesti factorize bila nampak quadratic. Okay, so A kita 16, B kita negative 24, C kita negative 7. Dan memang tak boleh nak simplify lah. Okay, so kita dapat P minus 7 over 4 and another one P plus 1 over 4. Okay, so dapat macam tu. So bila dapat macam ni, you wajib sketch. So saya buat positif ni, nampak ni sini positif. Sebelum factorize dia positif. So senyum. Okay, sorry saya guna warna lain lah sikit. Warna dia akan sama sangat. Okay, senyum. Okay, so senyum. Kat sini negative 1 over 4. Kat sini 7 over 4. So dia kata less. Less. So you kena faham this is the function. Ni less. Less duduk belah bawah. Bawah graph. So maknanya P kita adalah between 7 over 4 dengan negative 1 over 4. Jangan letak equal sign sebab dia tak ada equal sign. So follow sahaja. So itu jawapan dia lah. Last part. Okay. So markah dia 3. Mula-mula ni satu markah. You dapatkan macam tu. Okay. Oops, tak ada markah lah. Oh, teruk kedekut dia. So markah dia satu kat sini. Bila you dah substitute, you dah simplify satu markah. Okay, then you tunjuk ni satu markah. Jawapan akhir satu markah. 4 markah. So that's all. So tolong tulis markah untuk dua-dua latihan tu.